Nombor dua, punca perbezaan pendapat. Yang ni nak kena faham, minggu lepas pun saya sebut lah, kita tak naklah nanti kan kalau kita tengok masuk dalam geruk-geruk agama, orang kadang-kadang dia nak deny tu, nak justify orang lain tu salah, dia kata kamu hina ulama' kan. Dan ada orang memang dia hina ulama' pun. Kita tengok kat sini apa yang Imam Ibn Taymiyah sebut dalam kitab ini, saya ambil daripada kitab ni. Tidak ada seorang pun ulama sengaja berselisih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sekecil-kecil sunnah sehinggalah sebesar-besar perkara. Ini muka surat. Maksud dia, tak ada satu pun. Maknanya ulama ni bila dalam konteks agama dia memang nak ikut Nabi macam tu. So kita tak maulah kalau kita tengok orang ni cerca ulama, dia ada masalah lah orang tu. Sebab ulama yang bawa benda agama tu memang dia nak sama dengan apa yang Nabi nak. Cuma mungkin ada silap kat sinilah. So, kenapa ada punca perbezaan pendapat kat situ? Pertama, status hadis. Ini yang paling tinggi lah. Ada yang dhaif palsu kan. Sebab kadang-kadang satu hadis yang dia bawa tu, statusnya adalah dhaif. Tapi pada masa ketika imam tu ambil, sangkaan dia ataupun dengan ilmu yang dia ada tu, hadis tu sahih. Dan saya sebutkan, kita kena ingatlah, ulama' ni macam kita jugalah. Kecenderungan bidang dia. Dia bukan pakar dalam bidang tu. Dia pakar dalam bidang lain. So, orang yang pakar dalam bidang hadis, dia tahu macam tu. Sebagai contoh, saya belajar dalam kelas yang itu ambil, kelas diploma itu. Hadis dalam mazhab kita lah, mazhab Syafi'i, hadis tentang persamaan solat wanita dengan lelaki. Yang masa kita nak sujud yang tangan, macam mana tangan tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i ni, sebab hadis tu adalah sama. Hadis cerita tentang samanya solat wanita dengan solat lelaki. Tapi hadis tu dalam kitab yang Ustaz syarah dalam tu, dia kata hadis tu dhaif sebenarnya. Tapi Imam Syafi'i ambil hadis tu untuk guna tu. Bermaksud kan samalah dalam maksud ni. Maknanya tak Imam Syafi'i pada ketika dia buat fatwa tentang perbuatan tu, dia adalah mengikut Nabi sebab hadis yang dia ambil tu sebenarnya hadis tu adalah sahih pada ilmu dia pada ketika itu. Hadis tu adalah sahih. Tapi mungkin ulama' pada zaman tu, sebab tu ada mazhab lain kan, mazhab Hambali kan. Mazhab Hambali berbeza pandangan pula sebab dia tahu hadis yang dia pegang tu, dia tahu hadis yang daripada Imam Syafi'i itu adalah dhaif. Sama juga macam kes doa kunut lah, macam-macam lah. Maksud dia, semua ulama' ni, kita nak supaya kita tak maulah mencerca ulama'. Kita faham semua ulama' ni, kita kena faham kat situ. Mereka memang nak ikut Nabi. Tetapi ujian yang Allah bagi ni satu, kadang-kadang status hadis tu dia tak tahu, dia sangkaan dia sahih tapi sebenarnya dhaif. Kedua, tak sampai kepada dia. Ini banyak berlaku pada mazhab Hanafi lah. Banyak hadis tak sampai kepada dia. Nombor tiga, salah faham dalam memahami maksud hadis. Hadis cerita lain, hadis maksud lain. Sebab kadang-kadang hadis ni dia ada konteks dia kan. Kadang-kadang kita ambil secara literal. Kalau tengok yang literal ni banyak dalam mazhab. Tapi mazhab tu dah tak ada dah Ustaz saya kata. Mazhab mazhab dia panggil, dah lupa manusia kan. Mazhab apa saja kitab dia. Tapi mazhab tu dia ambil secara literal je. Mazhab Zahiri dia panggil. Dia panggil Imam Daud Az-Zahiri. So mazhab tu dia ambil yang secara zahir je maksud hadis tu. Bukannya dia ambil dari konteks apa sebenarnya Nabi nak sampaikan. Setengah-setengah hadis ni ada maksud daripada konteks. Mungkin ada setempat kat situ macam tu kan. Pada zaman Nabi macam tu. So memahami hadis tu pada keadaan konteks kena setempat kat situ. Tapi kan ada orang dia ambil secara zahirnya. Jadi dia salah faham lah, berlaku salah faham. Nombor tiga telah sampai tapi dia lupa. Mungkin dah dapat hadis tu tapi dia tak ingat. Dan dia buat hukum atas tu. Macam tu. So ada 4 yang besar ni punca perbezaan pendapat di kalangan ulama' dan juga kita nak rakan-rakan faham yang ulama' ni jangan kita cerca mereka. Contohnya macam nama Ibn Taymiyah ni kan. Nama ni di kalangan ahli agama, orang yang berdebat tentang agama ni, ada segelintir kita ambil dia mencerca ulama' macam tu. Dan saya baca kitab-kitab Imam Ibn Taymiyah ni dan saya bila baca memang memang hebatlah ilmu dia kalau kita baca kan. Tak ada satu pun bagi saya benda yang ada tulisan ni sesat. Sebab kita ni sebenarnya yalah macam atuk saya dulu, dia kata atuk dia saya baru je meninggal. Dia kata atuk dulu masa komunis datang kat Malaysia kan. Dia cari buku-buku pasal komunis dia nak baca. Sebab dia nak faham. Bukanlah maksud dia nak defend komunis. Tapi maksud dia kita dengan memahami musuh tu lebih fahamlah kita kan.
kita tengok orang kata buruk tentang satu golongan kan, macam tadilah 73 tu kan. Dan saya ada satu buku yang tebal lah tentang golongan-golongan dalam agama ni. So, bila orang sebut tentang golongan Jabariyah ke apa, kita bacalah, oh ni maksud dia. Tapi tanpa kita tak baca, kita gunakan emosi, dia jadi benda yang lain. Sebab kadang-kadang matlamat kita tentang ilmu ni bukan melalui sebab kita macam itulah, kita bukan nak faham, kita lebih kepada ialah taksub kepada orang tu. Macam tu. Jadi kita nak memahami sesuatu lah kalau boleh. Ini contoh, ni saya dah cerita last week tapi saya cerita lagi kan. Contoh dia, pertama contoh ni kalau ikut mazhab Hanafi ni, ada 6 solat wajib. Ikut mazhab Hanafi, ada 6 solat wajib termasuk solat witir. Dan solat witir tu daripada hadis ni. Imam Hanafi ambil. Ni dalil dia. Dalil dia pada ketika Imam Hanafi ambil dalil ni, sangkaan dia adalah sahih lah dalil ni. Tetapi hari ni, bukan hari ni pun, Imam Syafi'i pun, masa zaman Imam Syafi'i, masa zaman Imam Malik pun, masa zaman Imam Ahmad Hanbal pun, dia tahu hadis ni dhaif. Memang hadis ni dhaif pun, dia tahu. Tapi Imam Hanafi tak tahu hadis ni dhaif. So, hadis ni tengok macam ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa tidak melakukan solat witir, maka ia tidak termasuk daripada golongan kami. Hadis riwayat Imam Hanbal, tapi hadis ni adalah dhaif. Hadis ni dhaif. Jadi, imam lain tak ambil pun, tapi Imam Hanafi ambil. So, ini adalah menunjukkan status hadis ni lah, dia tak tahu pun. Tapi ini adalah pandangan Imam Hanafi. Nampak? So, ada bukti yang jelas kalau kita tengok pada ilmu. Macam itulah. Dan kita tak maulah kata Imam Hanafi ni teruk. Tak, bukan. Sebab Allah takdirkan dia tak dapat hadis ni, tak tahu status dia. Niat dia adalah memang nak ni. Kalau kita tengok kat belakang saya ada tulis tentang apa Imam Abu Hanifah kata kan, dia kata, jika sesuai dengan hadis sahih, maka itulah mazhabku. Dia dah cakap dah dia punya disclaimer lah kan sebelum dia buat fatwa kan. Kalau jumpa hadis yang dhaif, buang. Kalau jumpa hadis yang sahih, itulah mazhab saya kan. Tapi pada ketika dia buat pandangan tu, dia tak jumpalah hadis yang sahih. Pada sakat dia pula hadis tu sahih. Haram bagi siapa sahaja yang tidak mengetahui hadis untuk berfatwa dengan menunggu pendapatku. Ambil fatwa Imam Hanafi. Imam Hanafi pun ada pandangan juga yang pelik. Dulu tapi dah tak dengar kan, yang dia ambil satu hadis cerita tentang perkara yang memabukkan. Hadis tu cuma letak anggur je yang mabuk. So Imam Hanafi bagi pandangan selain anggur boleh ya. Dia tak jumpa hadis yang kata semua yang memabukkan tu haram. Dia tak ada jumpa. Tapi Imam Hanafi memang nak ikut hadis sebab dia tak jumpa hadis tu. So, dan kita faham juga macam kita juga, ataupun orang yang nak dalam konteks agama, dia tak tahu benda agama ni kalau tak ada dalil, mana boleh jadi hujah. Kan dia tak jumpa dalil tu, macam mana dia nak berinteraksi dengan fatwa dia nak keluarkan fatwa dia. Nombor 3, jika saya mengatakan suatu pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah pendapat saya. Imam Hanafi kata macam itulah. Jadi kita nak memahamilah sedikit kan. Kita tak nak daripada apa yang saya tulis ni, apa yang saya ambil ni, kita kata, oh mazhab Hanafi ni teruk. Tidak. Bukan macam tu. Mereka juga adalah insan dan terdedah dengan kelemahan-kelemahan sebagai manusia lah. So kita ingatlah punca pendapat ni ada 4 ni kan. So saya bagi contoh kat sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dan dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.